Saudara, tumpuan kepada bidang pendidikan sememangnya tidak dapat lari daripada aspek penyediaan infrastruktur sekolah yang selesa. Atas sebab itu juga penyediaan suasana pembelajaran yang kondusif akan terus diberi perhatian terutama di Sabah dan Sarawak. Ya, kita bersama rakan setugas sekali lagi, Vimala Kasturi Verasamy yang sudah pun bersedia dengan pensyarah kanan Universiti Malaysia Sabah untuk mengupas bajet 2022 berkaitan negeri tersebut. Silakan. Baik, terima kasih Andy, Fiona. Bersama-sama saya Dr. Syahrudin Awang Ahmad yang berada di Kota Kinabalu, Sabah. Doktor, soal infrastruktur pendidikan antara yang menjadi tumpuan di Sabah sendiri, 112 projek terlibat untuk naik taraf sekolah. Bagaimana agihan ini dapat menyediakan sekolah cemerlang dan kaedah untuk memastikan ia berjaya dilengkapkan tahun hadapan? Terima kasih. Peruntukan untuk membangunkan atau menambah baik fasiliti pendidikan, khususnya sekolah-sekolah yang disenaraikan sebagai sekolah sakit ataupun sekolah yang sudah usang dan perlu penambahbaikan ini perlu dilakukan melalui perancangan yang rapi. Perlu disenaraikan mana sekolah yang perlu diberi keutamaan, sekolah yang tidak langsung kondusif untuk tujuan pendidikan di semua peringkat. Dan apa yang perlu dilakukan oleh pihak pelaksana projek di lapangan adalah untuk menentukan bahawa perancangan mengikut tempoh masa itu dapat dilakukan secara berterusan. Maknanya, sekolah yang benar-benar terlebih dahulu ditambah baik ataupun diberikan tumpuan berbanding sekolah yang tidak begitu rosak ataupun yang tidak begitu mendesak dari segi tuntutan untuk penambahbaikan tersebut. Seterusnya, dari segi kemampuan untuk pihak pelaksana projek itu, kita tahu 12 bulan bukanlah suatu jangka waktu yang lama untuk penambahbaikan dapat dilakukan, apatah lagi sekolah-sekolah itu berada di luar bandar. Maka perancangan dari segi kos pengangkutan untuk bahan mentah, dari segi pelaksanaan projek itu mengikut jadual juga perlu diambil kira demi memastikan bahawa peruntukan untuk tahun 2022 dalam konteks penambahbaikan sektor pendidikan, terutama sekali prasarana pendidikan ini dapat dijayakan pada tahap yang optimum mengikut apa yang telah digariskan dalam belanjawan itu sendiri. Baik Doktor, 10 juta ringgit juga diperuntukkan bagi galakkan anak-anak Sabah dan Sarawak mendalami ilmu dan warisan negeri. Mungkin Doktor boleh jelaskan bagaimana idea ini dapat direalisasikan dan bagaimana pihak terlibat di Sabah boleh merancang dan mengambil peluang yang disediakan ini. Terima kasih. Bila bercakap soal pembangunan seni, budaya dan warisan, khususnya di Sabah dan Sarawak, dan dalam konteks saya akan bercakap soal pembangunan seni, budaya dan warisan negeri Sabah, pihak yang perlu dilibat sama untuk menguruskan dana yang telah diperuntukkan tadi tidak lain tidak bukan adalah penggerak ataupun pihak yang menjadi aktivis dalam bidang seni, budaya dan warisan ini. Antara pihak tersebut termasuklah pertubuhan seni dan budaya, NGO atau badan bukan kerajaan yang terlibat dalam membangunkan seni dan budaya warisan di negeri Sabah, dan juga orang perseorangan yang mempunyai minat dalam memastikan bahawa warisan etnik di negeri ini dapat dipelihara sekaligus diwariskan kepada generasi yang seterusnya. Dan perkara paling penting bila bercakap tentang libat urus ataupun melibatkan pihak ini adalah dialog. Dialog dua hala atau pelbagai hala perlu dilakukan untuk memastikan hasrat mereka. Jadi bila tahu hasrat mereka, kita tahu berapa banyak sen dan ringgit yang perlu diberikan kepada setiap satu pihak yang terlibat. Bila kita tahu kehendak dan keinginan mereka untuk melaksanakan aktiviti atau program seni dan budaya itu, kita tahu berapa banyak yang diperlukan oleh satu-satu pihak. Dan kita tidak hanya melaksanakan ataupun menyalurkan dana tersebut berpandukan kepada pemberian dana secara lamsam. Ini tidak
praktikal. Maka dengan sebab itu dialog ini penting dan kita dapat memberikan apa yang terbaik untuk setiap pihak yang memerlukan itu pada tahap yang optimum. Baik doktor, atas perkongsian itu tadi.